Jadi masuk, inilah yang penting ni kan. Kaifiat tayamum dengan sebab sakit. Tayamum tak boleh kena pada sekalian badan atau sekalian anggota wuduk. Okey. Ni baca kat ni. Anggota wuduk. Ada tahu. Okeylah, yang ni baca. Tak boleh kena air pada sekalian muka juga. Okey. Air pada sekalian muka. Dia kata tidak boleh kena pada sekalian tangan. Okey. Anggota wuduk. Rasa dah balik lah saat ambil Isnin ni. Rasa malam tu balik lah. Apa dia? Oh, baik. Oh, tanya tarikh kita. Dia bagi tadi. Lantar dah lagi. Dah bagi tarikh. Yang dulu. Yang hari tu. Banyak sangat ni kot. Dia hang. Macam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung 68. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian muka juga. Kaifiat, tata cara tayamum dengan sebab sakit. Jadi ada beberapa isu tayamum dengan sebab sakit ni, atau beberapa kaifiat, beberapa tata cara. Yang pertama dah settle, masuk malam ni yang kedua. Yang pertamanya, tak boleh kena air pada sekalian badan. Semua badan tak boleh kena air. Semua badan tak boleh kena air, ataupun semua anggota wuduk. Semua badan ataupun semua anggota wuduk. Semua badan tu pada masalah hadas besar. Semua anggota wuduk tu pada masalah wuduk. Jadi cara dia, kaifiah dia mudah. Iaitu ambil tayamum terus. Mudah. Sama dengan tayamum tidak ada air. Masuk yang kedua. Yang kedua, yang ketiga ni kompleks sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Isu yang kedua ni tak boleh kena air pada sebahagian anggota wuduk. Bukan semua. Kalau semua empat-empat mudah. Tak boleh kena air muka, tak boleh kena air tangan, tak boleh kena air kepala. Semua bungkus kepala. Kaki pun semua, dua-dua kaki tak boleh kena air. Itu mudah. Macam mana nak buat? Tayamum je. Tak perlu ambil wuduk. Jadi tayamum sama dengan tayamum tidak ada air. Sikit pun tempat tidak ada tempat yang boleh ambil wuduk. Maka tak perlu plus dengan wuduk. Orang panggil tayamum. Sebab apa? Muka sikit pun tidak ada ruang untuk kena wuduk. Kepala pun semua. Tidak ada sedikit pun ruang kepala yang boleh kena wuduk. Tangan pun, daripada tangan hingga hujung siku, sikit pun tidak ada ruang boleh kena air. Semua. Kaki pun dua-dua. Jadi semua anggota wuduk tak boleh kena air, mudah. Kaifiah dia, tata cara dia, tayamum. Ambil wuduk, ambil debu muka dan ambil debu tangan. Itu kaifiah tu kita akan belajar. Tata cara tayamum, niat tayamum. Okey. Tata cara yang kedua pula. Yang kedua isu macam mana? Yang kedua ni, sebahagian anggota wuduk sakit tak boleh kena air. Tapi sebahagian lagi boleh kena air. Ini dia kompleks. Contoh,
muka tak boleh kena air. Semua muka tak boleh kena air. Sikit pun tak boleh. Semua muka tak boleh kena air. Kalau sebahagian muka boleh kena air, sebahagian tak boleh kena air, itu isu ketiga. Ini isu kedua dulu. Semua muka tak boleh kena air. Yang boleh kena air je, tangan. Yang boleh kena air je, kepala. Yang boleh kena air, kaki. Maknanya, satu wuduk, satu tayamum. Satu wuduk, satu tayamum. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian. Tu pada sekalian. Apa maksud sekalian muka? Tiada ruan sedikit pun boleh kena air. Itu mana semua. Kalau ada sikit boleh kena air, wajib ambil wuduk. Contohnya, separuh. Itu isu ketiga. Belah ni, belah kanan ni boleh kena air. Ambil wuduk dulu. Jangan tayamum lagi. Ambil wuduk, baru tayamum. Jangan basuh tangan lagi. Tak boleh basuh tangan. Sebab apa tidak boleh basuh tangan? Sebab wuduk ini dia wajib. Bukan wajib mualat. Wajib tertib. Mualat lain, mualat sunat. Apabila wajib tertib, nak tertib ni syarat dia macam mana? Nak basuh ke rukun lain ni, syarat dia macam mana? Syarat dia sempurna dulu satu anggota. Sempurna dulu muka. Kalau tak sempurna muka, tak boleh dia pergi ke tangan dengan siku. Kalau dia pergi juga, tak sah. Maka macam mana nak mengesahkan? Wuduk hanya boleh sikit je. Ni sebahagian lagi kena guna, tunggu dulu. Sehari tayamum. Kemudian dia basuh muka, basuh tangan dengan siku. Kemudian dia sapu kepala, basuh kaki. Baru dia tayamum. Nampak tak? Baru dia tayamum. Ni dia panggil kecelaruan. Bukan jantina aja celaru. Syariat pun celaru. Kecelaruan jantina. Kecelaruan gender. Padam gender pun celaru. Syariat pun celaru. Itu ramai orang faham macam tu. Dia ambil, dia kata satu tayamum, satu wuduk. Dia ambil wuduk dulu, baru dia tayamum. Tak. Di dalam mazhab Syafi'i package. Mazhab Syafi'i tak boleh pindah ke rukun lain selagi rukun tu tak sempurna. Kalau dia pindah, tak sah. Maka tempat yang tak boleh sempurna dengan air, kena ganti dengan debu. Okey, ni tak. Ini ni bukan isu sebahagian. Bahagian isu ketiga. Ini ni isu semua muka tak boleh. Macam mana nak buat? Tu dia kata, jika tiada boleh kena air pada sekalian muka jua. Sekalian ni, semua ruan. Yang ni tidak ada ruan sedikit pun yang boleh kena air. Jua ni, apa maksud jua? Anggota wuduk. Dia kata, jika tiada boleh kena air pada sekalian muka jua. Muka sahaja. Anggota wuduk lain boleh kena air. Itu makna jua. Anggota sahaja. Anggota sahaja. Muka sahaja. Apa maksud muka sahaja? 3 anggota lagi boleh kena air. Tangan boleh kena air. Kepala boleh kena air. Kaki boleh kena air. Itu makna sahaja. Sahaja pun ada makna. Jangan main baca jua. Apa makna jua? Sahaja. Apa makna sahaja? Sahaja lah. Nak tanya apa lagi? Bawa Tok Pian bawa kacan. Apa panggil tu? Bawa bubur je ke? Bawa bubur je. Apa makna je? Ada makna je. Bubur je. Tiada yang lain. Kalau kata, bubur je ke Ustaz? Bubur? Apa maksud bubur je tu? Tak bawa biskup lah. Tak bawa kuih. Tu banyak makna tu. Itu makna sahaja. Ini pun makna dia jua tu tiada, 3 lagi boleh. Anggota wuduk yang lain boleh. Maka tafriq. Maka ni bukan tafriq, tafsil. Maka dia nak tafsir. Maka hendaklah tayamum. Hendaklah tayamum. Niat sahaja aku tayamum. Mengharuskan sembahyang fardu. Ni dia kena tayamum dulu. Sebab apa tayamum dulu? Sebab wuduk kan air tak boleh kena langsung. Nak pindahkan ni tak boleh lagi. Tak boleh basuh ni dulu. Sebabkan dia ikut urutan. Dia ganti ni, kena ganti dulu. Jadi kena tayamum dulu. Itu dia. Maka hendaklah tayamum. Niat macam mana? Niat sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Dia niat mengharuskan sembahyang fardu. Boleh niat lain atau niat sembahyang sunat atau niat sentuh Quran. Niat tu ni ganti ni. Ganti basuh muka. Ganti basuh muka.
Macam mana nak cara niat yang lengkap? Ganti basuh muka ni, sambung pada niat lengkap. Sahaja aku menharuhkan sembahyang fardu, ganti basuh muka. Macam tu. Tu cara dia. Jangan duk tiba-tiba ganti basuh muka. Dia ada sambung tu. Ganti basuh muka tu dia kena sambung dengan yang atas. Okey, contoh sembahyang sunat. Sambung. Sahaja aku tayamum menharuhkan sembahyang sunat, ganti basuh muka. Macam tu. Ataupun sahaja aku sembahyang, sahaja aku tayamum menharuskan sentuh Quran, ganti basuh muka. Macam tu. Kan ringkas macam tu. Kemudian habis. Lepas tayamum dah, selesai tayamum, masuk tayamum ni, sapu sampai ke debu di ke muka dan sampai ke debu di tangan hingga siku. Tu tayamum. Selesai dah tayamum. Dan niat pun selesai. Pilih mana satu daripada 3 niat. Dia niat 3-3. Pilih satu. Tu dia atau tu. Wawul ataf. Atau tu lil khiyarah. Jangan 3-3. Jadi betul. Luruh. 3-3 dia niat. Panjangnya niat dia kata. Sampai atau pun kena juga. Tu jenis. Jadi bodoh. Ngaji tak betul. Tapi Tok Guru dulu, kalau orang dah orang dah ni kan, dia baca acak banyak kali, dia tak tafsir dah. Jadi hak budak-budak baru masuk, pening. Tu kena mengaji banyak kali. Jadi Tok Guru ni kalau baca kali pertama dia detail sikit, baca kali kedua dia kurang sikit, dia detail tempat lain. Dia ada tempat yang dia detail. Tempat lain pula dia tak detail dah, asal-asal. Lepas tu masa kita orang belajar dulu, memang masuk je kelas. Tunggu Joma banyak dalam seminggu ni kitab yang sama dia baca banyak. Malam ni orang lain, malam esok orang lain. Jadi kita pergi tumpang semua kelas. Ada kelas veteran, kelas senior tu orang tua-tua, memang otak-otak. Gain bayar 60 lebih kat 70. Tu yang tu rupanya dia antara kelas yang paling awal. Zaman tunggu Cik Iduk ni. Tuan Cik Iduk tu Tuan Guru Joma dah apa? Dah baca kitab. Dia minta izin dengan Tuan Guru nak baca. Dia kata ada orang minta, Tuan Guru kata, bacalah dia kata. Tu otai, saya pergi tu kelas otai pun saya pergi. Otai ni dia baca ni, dia baca Matlaq. Baca kitab Matlaq otai. Lepas tu kalau Matlaq bab muamalat dengan munakahat. Munakahat. Saya tumpan satu kelas yang ni, Tok Guru baca detail. Budak pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar kolej apa tepi ni, kolej ni, pergi Mahabayut tu. Vocational. Ada pensyarah sekolah game tu minta. Saya tumpan lah. Saya tumpan tu, dia kata Tok Guru baca detail pula game-game ni. Rupanya ni budak-budak baru kan, dia baca detail. Okey, qala al-musannif rahimahullahu taala. Habis cara niat. Kemudian selesai dah tayamum dan niat. Kemudian wajib ia seorang tu basuh tangan. Habislah. Wuduk. Teruskan dengan wuduk. Kemudian wajib ia basuh tangan dan wajib ia seorang itu niat. Kena niat. Jangan basuh tangan tak niat wuduk. Tadi niat tayamum, ni niat wuduk. Ini niat wuduk bukan di muka. Dia panggil niat wuduk di tangan. Dan wajib ia seorang itu niat. Niat apa? Niat wuduk. Bila? Tak kala. Ini ketika basuh tangan. Ketika basuh tangan. Macam mana nak niat dia? Niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Atau sahaja aku mengambil wuduk. Niat di tangan. Sebab di muka, dia asal tempat di muka. Maka di muka tak boleh niat, maka dia berpindah niat itu pada anggota selepas muka. Tengok anggota selepas muka yang boleh basuh, kalau tangan. Kalau tangan pun tak boleh, kepala. Contoh tangan pun tak boleh kena air. Tak boleh ambil wuduk lah tangan. Basuhlah lepas tangan. Lepas tangan, kepala. Maka jika tiada niat mengangkat hadas yang kecil, bila tak niat tu? Ketika, tak kalah. Ketika basuh tangan, jawab jika. Nascaya tiada sah wuduknya. Tak sah wuduk seorang. Tak niat. Dia niat temu je. Dia ingat dia pakai temu. Tak boleh. Temu niat satu, wuduk niat satu. Dia package.
Kemudian selepas dia basuh tangan hingga siku dan niat tu, kemudian. Kemudian tu dia panggil apa? Lepas basuh tangan. Itu makna kemudian. Kemudian ada makna dia tu. Kemudian ia seorang itu sapu air di kepalanya. Kepala dia. Kepalanya lain pula. Silap bunyo. Macam tu imam. Silap bunyo. Habis. Nyo mana tu imam? Nyo ke lain. Kepala dia lah, bukan kepala orang lain. Kemudian, lepas basuh kepala, kemudian basuh kaki. Kemudian tu dia panggil tertib. Tertib ni ada tertib letik, atau ada tertib kena buat segera, ada tertib boleh berlambat-lambatan. Tu. Di sini ni, kemudian ni tertib yang tak wajib buat segera. Sebab apa kita tahu? Sebab dia wajib tertib tapi tak wajib mualat. Wajib tertib, sunat mualat. Sebab itu tertib ni dia susunan wajib. Tapi segera ke tak segera kena buat tu. Sebab ada tertib ini kena segera. Ada tertib boleh berlambat-lambatan. Di sini tertib tak disyaratkan segera. Maknanya dia kata selepas tu boleh sejam lagi boleh buat, asalkan buat je. Sebab tak wajib segera. Sunat segera. Dapat 2 pahala. Nanti kita akan belajar dalam perkara sunat mualak pada wuduk. Habis. Maka jika ia niat masa tayamum tadi, habis ni perincian, maka tafsir. Perincian. Maksudnya? Kalau kena tunggu masa waktu juga. Memang. Sama. Syarat tu sama. Syarat tu sama. Jadi nak ambil wuduk, nak ambil tayamum ni, tambah je syarat. Kena tunggu azan dulu, masuk waktu, baru kita boleh tayamum. Syarat tu kekal, dia panggil syarat induk, syarat asas tayamum. Tangan ke siku tu tak kena debu lah tak? Tangan ke siku tu yang tak boleh kena air langsung. Yang tak boleh kena air langsung tu dia pakai tayamum. Tayamum tu kena. Tayamum mula daripada tangan sampai siku lah. Tayamum. Kalau yang masalah sini ni, tangan ni boleh kena ayak. Ini boleh ayak. Tamak kena. Ini boleh kena ayak. Semua tangan dia boleh kena ayak. Debu kena. Debu kena. Cuma dia kena lap lah. Di sini tempat yang tak makruh lap ni. Okay, kita kan tadi muka tak boleh kena air kan. Apabila muka tak boleh kena air langsung, sedikit pun ruang tak boleh kena air, wajib tayamum dulu. Tapi kalau muka boleh kena air, kena air dulu. Tu nak kena air dulu ke tayamum dulu? Wajib kena air dulu. Sebab tayamum wajib dahulukan wuduk. Di sini isu pertama sebab kita sedang bincang isu yang kedua ni. Isu tak boleh kena air pada sebahagian anggota. Bukan seluruh anggota. Itu isu pertama. Yang kedua ni sebahagian anggota. Maksud sebahagian ni, muka saja tak boleh kena air. Seluruh muka tak boleh kena air. Apabila seluruh muka tak boleh kena air, kita kena tayamum dulu. Tayamum, apa maksud tayamum? Menyampaikan debu pada muka dan tangan. Sapu debu muka, sapu debu tangan. Kena lap. Tak boleh tak lap. Di sini lap yang tidak makruh. Asal lap makruh. Lap buang debu. Buang-buang debu semua, bawa kita air. Tak lap pun tak apa sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita cucur air tu dia terus lah. Dalam isu yang kena lap tu, tu ada isu makruh. Macam sini ni tak apa. Kita cucur je lah. Tak lap pun sebabkan dia tak perlu lagi. Kita dah siap dah tayamum. Dia nak kena lap tu takut jadi selup. Jadi air bercampur dengan debu. Habis. Ni dia nak perinci sebelum masuk isu yang seterusnya. Sebelum masuk contoh. Contoh pertama, dah settle muka, dia akan contoh pula lain. Dia empat anggota tu, musannif akan contoh ke semua 4 anggota. Ya. Pasal muka tadi kita nak mulakan dengan air. Yang sebagainya kena boleh kena air. Niat untuk masa kena air tu tadi. Itu kena niat wuduk. Niat wuduk kan? Niat wuduk. Nanti isu ketiga ada bincang. Isu ketiga, sebahagian anggota. Sebahagian juzuk anggota. Tadi sebahagian anggota. Isu ketiga pula, sebahagian juzuk anggota. Muka ni, satu juzuk di muka. Tak boleh kena air.
Juzuk lain boleh kena air. Kena ambil wuduk dulu. Niat apa? Niat mengadah. Lepas tu lap. Lap semua, tayamum. Tayamum sama. Niat mengharuskan fardu sembahyang, ganti tempat tak boleh kena air pada muka. Macam tu. Niat kena penuh. Masuk penuh tu terlintas di hati kita. Tak adalah sampai kena selesaikan sampai orang panggil apa, tak wajib kekalkan niat sehingga kita selesai muka, tak wajib. Okey, maka jika ia niat masa tayamum tadi mengharukan sembahyang fardu, maka disembahyang dengan dia dengan niat fardu tadi satu fardu. Dia nak detailkan berkaitan dengan niat. Kalau niat tu fardu berapa boleh buat? Satu je. Ingat, satu tayamum, satu fardu je dibenarkan. Dan beberapa sunat, beberapa jenis sunat atau beberapa rakaat, tu makna beberapa. Beberapa di sini ada dua makna. Beberapa jenis sunat boleh, tak kisahlah sunat duha, sunat lepas sunat duha, sunat awabi, sunat mutlak. Banyak jenis sunat dia boleh buat. Bukan satu jenis sunat berapa rakaat pun boleh buat, tak. Dan atau beberapa rakaat sunat boleh, beratus boleh. Sunat mutlak nak buat sampai 100 dah tak batal lagi, boleh. Tu maksud beberapa. Dan jika ia hendak sembahyang fardu yang lain pula, padahal belum batal wuduknya, maka adalah ia tayamum pula. Tadi tayamum dah, tayamum pula. Tayamum tu niat mengharukan sembahyang fardu. Tayamum je, wuduk tak payah. Sebab tak batal. Wuduk tak batal, tak payah wuduk. Wuduk tak batal, tak perlu wuduk. Tayamum saja. Itu dia kata padahal belum batal wuduknya, maka hendaklah ia tayamum pula. Kena tayamum. Jadi tayamum tak perlulah pakej macam tadi. Tadi kan tayamum dan wuduk. Ini tayamum saja. Sebab wuduk masih ada. Niat mengharuskan sembahyang fardu. Dan tiada wajib ulan basuh tangan. Kenapa tak wajib ulan basuh tangan? Tak wajib sebab tak batal. Kerana wuduk belum batal. Dan tiada ulan sapu air di kepala. Wuduk tak batal. Dan tiada wajib basuh kaki pula. Kerana kenapa? Ini ilah dia. Ilah tiada wajib basuh kaki. Tiada wajib ulan. Tiada wajib ulan basuh tangan. Tiada wajib ulan sapu air di kepala. Tiada wajib ulan basuh kaki. Itu ilah dia. Sebab kerana wuduknya belum batal. Wuduk belum batal. Itu ilah dia. Adapun sebab ulan tayamum. Ini muqabil. Kenapa wuduk tak wajib ulan, tapi tayamum wajib ulan? Tu dia nak cerita. Adapun sebab ulan tayamum pula kerana. Ini dia panggil illah ke sebab ulan tayamum. Kerana berdasarkan kaedah. Ini dia berdasarkan kaedah fiqh. Apa kaedah dia? Tiada harus disembahyang. Yang ini haram. Tiada harus mengenai haram. Haram disembahyang dua fardu dengan tayamum yang satu. Walaupun wuduk tak batal. Haram. Tu dia kena ambil tayamum tu. Jadi kerana dia panggil satu kaedah. Yang keduanya ta'abbud. Perintah. Ikut follow perintah. Sebab perintah. Kaedah tu berdasarkan perintah. Tidak boleh. Yang ni tak harus sembahyang dua fardu satu tayamum. Beginilah. Beginilah ni. Seperti inilah kaedah tiap-tiap wuduk yang tiada kamil, yang tiada sempurna. Wuduk yang tidak sempurna. Melainkan serta tayamum. Wuduk yang tak sempurna serta tayamum. Sebab apa? Sebab wuduk tak boleh sempurna. Nak menyempurnakan wuduk, kena tayamum. Tu kena ulang balik tayamum. Contoh, di muka, semua muka tak boleh kena wuduk. Tak boleh kena air. Maka, dia panggil wuduk yang tak sempurna. Nak menyempurnakan wuduk tu apa? Tayamum. Sebab itu, jenis isu macam ni tak boleh, tak dibenarkan oleh syarak untuk sembahyang lebih daripada dua. Lebih daripada dua fardu. Sebab, wuduk yang tidak sempurna dia panggil. 3 je boleh basuh. 1 tak boleh basuh. Maka 1 ni diganti apa? Diganti tayamum.
Dan jika tiada boleh kena air, habis. Masuk contoh yang kedua. Tadi, contoh pertama tadi, tak boleh kena air pada muka. Ni, contoh, tak boleh kena air pada semua tangan. Hujung jari sampai siku tak boleh kena air. Hujung jari kiri sampai siku kita tak boleh kena air. Tapi muka boleh. Tadi contoh pertama muka. Contoh kedua, tangan. Contoh ketiga, kepala. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian tangan jua. Sekalian tangan, semua juzuk. Semua juzuk tangan kedua-dua belah. Itu makna sekalian tangan. Sekalian tangan ni, semua juzuk tangan. Ni, semua kawasan tangan. Juzuk ni kawasan. Mula daripada hujung, semua kawasan tangan. Kedua-dua belah. Tak boleh kena wuduk. Jua tu mana sahaja. Apa mana sahaja sama sebelum daripada ni. Itu anggota lain boleh kena air. Anggota muka boleh, kaki boleh dan kepala boleh. Maka hendaklah basuh muka. Wajib basuh muka. Jangan tayamum lagi, basuh muka dulu. Wajib basuh muka. Dan niat mengangkat hadas yang kecil. Selepas basuh muka, kemudian basuh tangan. Kemudian basuh tangan. Tangan tak boleh basuh. Kemudian ia tayamum. Dah tangan kan tak boleh basuh, sikit pun tak boleh basuh. Kena tayamum. Kemudian ia tayamum. Niat mengharuskan sembahyang fardu. Ganti basuh tangan. Kena niat. Niat tu kena ada ganti basuh tangan tu. Niat tayamum, ganti basuh tangan. Ketika dia tayamum tu sapu muka lah. Masa letak debu di muka tu, niat ambil, aku mengharuskan sembahyang fardu, ganti, aku tayamum, mengharuskan sembahyang fardu, ganti basuh tangan. Tu niat dia. Kemudian, selepas dia tayamum, kemudian tu makna apa? Selepas tayamum. Tu makna kemudian. Selepas tayamum, sapu air di kepala. Selepas dia tayamum dah, tak boleh kena air di tangan kan? Lepas tu, sambung terus. Sapu air di kepala. Dan basuh kaki. Habis. Mudah je. Contoh yang ketiga. Kita dah tahu dah konsep. Paling penting konsep. Contoh ni express je lah. Kan? Kita dah tahu dah cara pertama. Jangan duduk, apa panggil apa? Dia duduk celaru. Dia celaru kat mana? Dia celaru kat nak combine tu. Dia kena combine. Dia kena plus. Jangan ambil wuduk dulu, baru tayamum. Jangan tayamum dulu, baru wuduk dulu. Jangan package macam tu. Memanglah bahasa umum kita kata package sembahyang yang sakit tak boleh kena air, kena package tayamum dan wuduk. Itu dia tak faham tu. Tayamum dan wuduk, dia tayamum dulu, dia baru wuduk. Ataupun dia wuduk dulu, baru tayamum. Tak boleh. Dia kena combine. Kena plus. Combine macam mana? Ini isu dia. Tengok, tak boleh kena air di kepala pula. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian kepalanya. Apa maksud sekalian kepalanya? Ini berhati-hati ni. Maksud sekalian ni, semua kawasan kepala tak boleh kena air. Semua kawasan kepala. Sebab kepala ni kita boleh sapu mana-mana. Boleh tak syarat sapu depan. Tak boleh sakit kena air depan ni, accident ke depan ni, tak boleh kena air. Boleh letak di kiri. Boleh letak di kanan. Boleh letak di belakang. Tak, dia semua bungkus kepala dia. Bungkus semua kepala. Tak boleh kena air. Ni, bungkus. Doktor kata tak boleh kena air. Kena air kacau. Kena air dia kata, apa nama ni, jadi apa kepala? Kena air. Kena air kepala ni, bukan botak. Mati lah kena air. Tu hancur. Kan pertama ke, apa? Hilang nyawa. Hilang nyawa. Ciri pertama. Kena air dia kata, hancur kepala. Yang kedua, kena air, lumpuh. Lumpuh apa? Kepala lumpuh. Kena air dia kata, nyayuk kena air. Tu hilang manfaat. Pertama, hilang nyawa. Kena air, mati ni kena air kepala ni. Hancur kepala kena air. Yang kedua, ciri kedua, hilang manfaat. Kena air di kepala, nyayuk. Kacau otak ni. Dia pun buku semua lah kepala. Buku semua.
Okey, itu maksud tak boleh kena air pada sekalian kepala. Jua ni anggota lain boleh. Maka hendaklah basuh muka. Sama basuh muka. Niat mengangkat hadas yang kecil. Dan basuh tangan. Tangan boleh basuh. Kemudian, lepas basuh tangan, tak boleh basuh sapu kepala. Sebab kepala tak boleh sapu. Baru tayamum. Kemudian ia seorang tayamum. Niat menharuhkan sembahyang fardu. Ganti sapu air di kepala. Kena ada ganti sapu air di kepala. Kemudian lepas tu, ini selepas tayamum, basuh kaki. Habis. Last sekali contoh terakhir. Basuh kaki. Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian kaki juga. Dua belah kaki tak boleh. Semua juzuk di kaki tak boleh kena air. Mula hujung kaki sampai kepala, mata kaki. Tak boleh kena air. Kiri dan kanan tak boleh kena air. Maka hendaklah ia seorang itu basuh muka. Niat mengangkat hadas yang kecil. Dan basuh tangan. Dan sapu air di kepala. Kepala boleh sapu air. Lepas tu, kemudian, ia tayamum. Lepas sapu air di kepala, ia tayamum. Kenapa tayamum? Kaki tak boleh kena air. Kemudian, ia tayamum. Tayamum ni, sapu debu di muka, lap lah. Basah-basah ni. Dan lap bagi dia kering, sapu debu di tangan. Niat menharuskan sembahyang fardu, ganti basuh kaki. Habis. Baik, ni yang mana ni? Isu lain pula. Dan jika nak cerita isu. Okey, mana kita tengok Dan jika tiada boleh kena air pada sekalian muka dan sekalian tangan, semua anggota tadi, dan sekalian kepala jua. Ni dia cerita terakhir ni. Dia nak cerita apa? Tak boleh kena air pada anggota yang tertib. Anggota tertib. Muka tak boleh kena air. Lepas tu kepala, tangan tak boleh kena air, kepala tak boleh kena air. Dan jika tidak boleh kena air pada sekalian muka, semua muka tak boleh kena air. Dan sekalian tangan tak boleh kena air. Tadi satu-satu kan? Ni semua. Dan sekalian kepala tak boleh kena air. Tiga-tiga tak boleh kena air semua. Dia tertib. Dia nak cerita contoh juga ni. Tadi 3 contoh dah saya terah. 4 contoh tu, contoh semua juzuk ataupun semua bahagian muka tak boleh kena air. Semua bahagian, satu anggota tak boleh kena air. Satu-satu. Bukan berkumpul, satu-satu. Ayat ni, dia nak cerita pula, kalau beberapa anggota wuduk tak boleh kena air. Tapi dia ikut tertib. Macam mana? Muka tak boleh kena air. Tertib yang kedua, tangan tak boleh kena air. Tertib yang ketiga, kepala tak boleh kena air. 3 anggota ni semua tak boleh kena air. Nak tayamum berapa? Tu isu dia. Nak tayamum sekali kedua? Tu. Maka, hendaklah ia tayamum. Tayamum dulu. Niat menharuhkan sembahyang fardu, ganti basuh muka, dan ganti basuh tangan, dan ganti sapu air di kepala. Kena panjang niat. Kemudian hendaklah basuh kaki. Dia basuh kaki. Niat. Dan wajib ia niat wuduk. Bila? Ketika basuh kaki itu, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Ni dia panggil satu tayammum dan satu wuduk. Sama dengan yang tadi. Yang contoh 4 contoh tadi, satu tayammum, satu wuduk juga. Cuma dia satu anggota. Yang ni tak bergabung. Ini bergabung. Muka tak boleh. 3 gabungan direct ikut tertib. Tu. Tempat sah dan wajib niat. Ni bukan nak cerita martabat niat. Martabat niat dah lepas 3 martabat. Ni nak cerita pula tempat niat. Ni dia mencelah sedikit. Dia mencelah. Tengah-tengah sembang tata cara, pup, dia masuk mencelah. Standard tu. Kita sembang, kawan masuk mencelah. Lari tajuk.
Standard lah orang menulis pun macam tu lah. Gaya bahasa. Maksudnya sini, yang contoh dia tak boleh kena air dekat apa tadi, Kepala. Semua kepala tak boleh kena air. Kepala kena air. Dia basuh muka tu. Basuh muka. Basuh tangan. Ingat ada kecil. Dah kecil. Basuh Basuh tangan. Lepas tu Tayamum. start dari muka. Tayamum muka dengan kepala. Muka dengan kepala. Muka dengan tangan. Jangan boboh debu atas kepala pula. Ada setengah satu tempat saya mengajar tu. Dia kata duduk confused. Kita nampak dah berkerut muka tu. Kita nak kata tayamum. Dia kata, "Ustaz nak tayamum macam mana?" Apa nama ni? Tayamum atas ni Ustaz. Dia kata tayamum atas apa? Atas jabirah dah, atas bandej. Nak tayamum kat mana kak? Kata dah kaki tak boleh kena air. Kita dah agak dah berkerut ni. Dia ingat tayamum di kaki. Tayamum anggota tayamum kak. Walaupun tak boleh kena air di kaki, tayamum muka dan tangan. Tak boleh kena air di kepala, tayamum di anggota muka. Sebab akak kena ingat, betulkan minda. Apabila sebut tayamum, di minda nampak sapu menyampaikan debu di muka dan tangan. Itu makna tayamum. Cuma panjang ceritanya menyampaikan debu tanah di muka dan menyampaikan debu tanah di tangan hingga siku, panjang bahasanya. Ringkaskan jadi tayamum. Apabila sebut tayamum jangan nampak kaki. Sebab makna tayamum bukan kaki. Makna tayamum ialah sapu muka, debu tanah di muka dan tangan. Itu tayamum. Jadi nak boleh bagi alignmentkan balik minda tu, bukan main tu, bukan sekali dua kali kelas tu. Kena pulih balik dengan bahasa kita tu, ulang balik tu. Sebab tayamum dia tak kenal, bela, tak nampak dah ni bela. Sebab tu kita kuliah mana-mana, permulaan kena betulkan minda. Dari sudut apa? Dari sudut komunikasi, bahasa. Apabila kita kata semayan bagi nampak kerangka. Kalau selagi tak nampak, selagi tu kena usaha bagi nampak. Semayan nampak tak? Tak nampak Ustaz. Semayan nampak? Tak nampak. Tak kena tu. Tak kena. Selagi kita kata solat, nampak tak kerangka dan minda? Tak nampak. Usalli farda. Sahaja aku semayan. Zuhur. Kita duk nampak dalam minda zuhur. Zuhur tu nama. Macam Asyik kata, Ustaz Azhar. Dia tak nampak dalam minda dia IZHR. Sebab dia kenal lama saya. Dia akan nampak diri saya. Sebab apa? Dia kenal. Ustaz Fendi. Saya tak nampak FNDAY ni. Walaupun ejaan tak betul. Siapa nampak dia? Sebab kita kenal. Sembahyang, kita nampak SEMBAHYNG. Sembahyang, bela. Sembahyang, zuhur. Nampak zuhur. Maksud nampak ungkapan zuhur. Tu tak kenal. Zuhur tu nama. Nama bagi sembahyang, bukan nama bagi waktu. Nama bagi sembahyang. Zuhur. Yang diri yang kita kena nampak adalah diri sembahyang. Bukan zuhur. Diri dia. Bukan sembahyang. Sembahyang itu panggilan. Zuhur itu nama bagi diri. Diri apa? Yang kita panggil sembahyang. Begitu tayamum. Tayamum. Tak nampak. Bela. Tayamum. Bela. Tak selesai lagi ya. Tayamum. Nampak dah. Debu di muka. Tayamum. Nampak dah. Putih habis di tangan. Okey tu. Nampak dah. Tayamum. Nampak putih muka tangan. Okey tu. Itulah dia tayamum. Kalau tak nak guna tayamum, kena cerita panjang. Nak ambil apa ni? Itulah nak bubuh debu ni di muka ni. Nak bubuh debu di tangan. Orang panggil apa? Tak tahu. Tapi saya nak buat tu lah. Saya nak buat ni, nak tepek-tepek debu di muka. Nak tepek-tepek debu di tangan. Tayamum lah tu ban. Oh gitu. Tepek debu di kaki. Tak ada. Tak boleh panggil tayamum. Ngaji. Bagi kena sistem. Itu pasti. Ini langkah turun ngaji naik atas. Pasti tak follow. Itu yang jadi haru biru. Dia tak follow sistem asas. Dia mengaji tinggi tu. Tinggi mana nak bincang dah tayamum. Orang tu main isu. Kan? Penawar bagi hati tak baca. Tu menaik baca hikam. Tak merapu. Saya dengar tadi. Ada orang baca tu imam daripada puncak dia pergi ke Paham tu. Dia baca Aqidatun Najin. Lepas tu nak baca Durus Sami. Orang minta buat live TikTok. Orang sekarang ni dia main TikTok pula.
Aqidatun Najdi tinggi. Ya Allah. Teruk sungguh, ya Allah. Dia orang duk minta Durus Sami. Kita akan baca Durus Sami. Dia tahu ke Durus Sami tu apa dia? Durus Sami tu bukan tauhid nak ke tasawuf. Durus Sami. Kita dengar pun tak berani baca. Allahu Akbar. Kita ya Allah tak tahu. Masya Allah. Takut ya Allah akhir zaman. Habis? Maksudnya sebelum tu dia kena basuh kaki juga. Mana? Di mana? Atau macam masalah di kepala tadi kan. Dia tayamum ke dia kena basuh kaki dulu baru tayamum. Maksudnya yang tak boleh kena air kat mana? Kaki. Kepala. Lepas kepala baru basuh kaki. Tayamum dulu baru basuh kaki. Kaki last. Dia kena tertib tau. Kena tertib. Ikut susunan. Tertib wajib. Jadi kalau lepas dia tayamum itu baru rukun fardu yang ketiga. Kan fardu tu ada 4 wajib. Basuh muka fardu pertama, yang kedua tangan, yang ketiga sapu kepala. Maknanya kita baru 3 fardu. Lepas tayamum wajib kena basuh kaki. Sebab itu fardu terakhir. Wajib basuh kaki, fardu terakhir. Jangan tak basuh. Ataupun jangan basuh kaki dulu baru dia tayamum. Itu tak boleh. Tak usah. Mana tak lengkap. Tak lengkap. Kalau orang tanya kenapa tak usah? Tak boleh langkau. Dia skip tak boleh. Dia kena ikut tertib. Dia ikut tertib. Tayar akhir dulu kan. Dia apa pun dia ikut tertib. Dia ikut sistem. Belajar ikut sistem. Jadi kalau orang tak belajar memang dia tak ikut sistem. Dia ikut sistem. Nak belajar penawar bagi hati dulu. Barulah naik Sirus Salikin. Minhajul Abidin. Jangan naik Qatrul Ghasiyah tu. Paling kurang pun tak nak baca Sirus Salikin. Tak nak baca Minhajul Abidin. Bacalah Simarul Jannah macam kita baca. Kita pernah bagi hati Simarul Jannah. Kita tak nak baca Sirus Salikin kan. Kita tak nak baca Minhajul Abidin. Kita tu nak buah-buah syurga. Simarul Jannah kan buah syurga. Lepas Simarul Jannah baru naik Qatrul Ghasiyah. Qatrul Ghasiyah tu pertengahan tu. Qatrul Ghasiyah pertengahan. Tak boleh lagi nak naik Durus Sami tu. Durus Sami dia kena baca pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Waktu Ayan dengar apa Ayan masuk syurga. Tu tasawuf peringkat tu. Kan? Peringkat kita jenis tutup oli semua pukul 1 pagi. Orang tak baca pukul 10 malam. Dia nak baca waktu pagi tu, Durus Sami. Durus Nafis kan Durus Sami tak? Durus Nafis tu tasawuf kan, Durus Sami. Tauhid. Durus Nafis lagi tak boleh baca. Durus Nafis tu tinggi. Tapi Durus Sami pun kena bagi orang ahli. Sebab Durus Sami ni kalau betul-betul ahli, dia kena baca campur sedikit dengan tasawuf. Maksud dia kena masuk dah. Dia kena main zauq dah, perasaan dah. Sebab tauhid ini kena ingat, tangga untuk tasawuf. Tangga kepada tasawuf. Tauhid adalah hakikat kepada tasawuf. Hakikat kepada tasawuf. Sebab tasawuf, tauhid ini mengenal Tuhan melalui info. Tasawuf mengenal Tuhan secara perasaan. Nak zuk dah, perasaan. Nak main perasaan lah. Kita ni tak ada perasaan lagi. Kita baru perasaan baru. Kita tak ada perasaan lagi dengan Tuhan. Untuk main perasaan dia lebih. Masya Allah. Kita hanyalah boleh tu je lah. Kita mampu tengok Masya Allah. Tu je lah. Takut dengan akhir zaman. Tu kena ada ilmu lah akhir zaman ni. Sebab tak ada ilmu kita akan terperdaya. Orang tak ada ilmu ni, ulama kata dia tak boleh mengenal mana intan. Intan ni dan mana kaca. Dia tak boleh kenal. Habis. Kita tengok tempat niat. Macam mana nak niat? Tempat niat dan berapa nak niat tempat niat. Maka diketahui daripada yan tersebut itu. Yam ni maksudnya sifat bagi keterangan. Keterangan. Maka diketahui daripada yan, daripada beberapa keterangan. Isu tadi, yang dia jelas isu tadi. Tu yan, sifat bagi isu boleh. Keterangan pun boleh. Maka diketahui daripada yan, daripada isu yang tersebut itu, ataupun keterangan yang tersebut itu, yang kita dah bincang sampai 4-5 isu dah tu.
5 contoh, 4 contoh, campur 5 yang terakhir tu. Akan bahawasanya tempat sah niat wuduk tu dan wajib niat itu 4 tempat. Ni nak cerita niat apa ni? Bukan nak niat tayamum lagi ni. Dia nak cerita niat wuduk. Niat wuduk bukan niat ni lagi tak. Niat wuduk. Kan niat wuduk tadi kan ada tempat kita niat di muka, ada tempat niat di tangan, ada tempat niat di kaki. Takut kita ingat semua wuduk kena niat di muka je. Kalau muka tak boleh basuh langsung, dia tak niat wuduk. Tak sah. Wuduk ni ada 4 tempat niat. Dan wajib niat itu 4 tempat. Pertamanya, tak kala. Tak kala ni ketika basuh muka. Sekira muka boleh kena air. Tu. Basuh muka tu bila? Ketika muka boleh kena air. Tu. Kedua, terkadang wajib niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Bila? Tak kala. Tak kala tu ketika. Tak kala tu bahasa lama. Bukan. Tak kala. Tak kala mula. Ada orang dulu, bahasa dulu. Tak kala mula. Bila? Sejak sedia kala. Punuh habis. Itu maksud tauhid pula dah. Oh, jacau tu. Tu saya mengaji. Kalau tak mengaji, memanglah dia akan fikir. Memang dia akan fikir. Niat ketika, yang tak kala tu ketika basuh tangan. Kenapa niat di basuh tangan? Kerana tangan anggota yang pertama boleh kena air. Tu dia tak ada di sini. Kena dhabit sendiri. Sebab tu jangan memandang Sulam Musibiyah ni dengan pandangan sebelah mata. Alah, kitab mudah je. Tak payah duduk belajar. Ambil beli je kitab di Shopee, balik baca. Bahasa mudah. Tu bahasa mudah. Sebab tu mudah je nak terima. Orang hari ni kan ramai baca kitab tanpa berguru kan. Oleh kerana dia ada basic sikit-sikit. Ada basic kita tak nafi. Tak apa, tak ada masalah apa. Yang ada basic. Yang tak ada basic kita duk marah tu. Yang jadi haram tu, dia tak ada basic agama. Dia tak ada basic pengajian talaki. Kalau orang yang ada asas, dia pernah khatam kitab Muniyatul Musalli, pernah khatam kitab Wisyaul Afrah, pernah khatam kitab Matal Al-Badrain, boleh baca kitab ni. Tapi dia kekurangannya ada beberapa risiko. Kekurangan yang paling ketara ialah memang dia tidak ada sanad lah. Tidak ada keberkatan yang tu, tak ada lah. Jauh lah nak berkat, nak sampai sanad pada tuan guru, itu tidak ada. Yang keduanya ialah risiko apa? Risiko taswir ataupun baca yang tak kena murak. Itu risiko dia. Memang dia, isu-isu mungkin dia boleh, ini isu dia begini, ini isu dia begini. Tapi ingat beberapa ayat yang dia definisikan tak kena dengan murak tuan guru. Itu penting. Contoh, dia tahu makna jua tu sahaja. Tapi dia tak tahu. Sahajalah. Dia tak boleh nak maknakan. Benda-benda yang macam tu. Nampak ringkas kan? Okey, sambung balik. Kat situ. Sebab sekarang ni, yang menjadi mangsa ialah follower. Kadang-kadang dia tengok, baca kitab, saya nak ambil sanad lah dengan tuan guru, dengan ustaz ni. Tak ada. Kalau sanad dia pun tak pernah baca kitab ni, memang dia ijazah. Ada setengah. Tak beramanah tu. Siap ijazah. Ijazah apa dia tak pernah khatam kitab ni? Dia kata saya pernah baca matlak. Ijazah matlak lah. Itu orang yang amanah. Dia kena beritahu jujur. Kalau orang minta nak ijazah dengan dia, saya tak baca kitab ni, saya tak boleh ijazah. Itu orang jujur. Dia baca matlak, dia ijazah kitab ni. Nampak dah tak amanah? Dia kata saya baca kitab, saya ijazah ilmu matlak. Ilmu matlak tu saya ijazahnya, bukan ilmu dalam ni. Sebab tu kebanyakan orang yang tahu sistem ni, ke mana pun dia nak ijazah am. Ijazah am tu kurang berkat. Sebab dia tak baca pun. Dia pergi minta je. Ustaz, boleh dah saya nak ijazah dengan Ustaz Sulam Sibian? Ijazah apa? Ijazah kat saya lah Sulam Sibian, saya nak baca.
Saya kata nak ngaji dululah, nak ijazah. Tak, saya boleh baca, dia kata minta ustaz ijazah. Saya tak bagi. Tuan guru tak bagi. Dia kata, mudah orang mengaji 5-6 tahun, hamai 5 minit je. Hamai 5 minit minta, aku bagi. Orang yang ulang alik dengan hujan panas, jauh, apa datang, 5 tahun baru khatam, hamai 5 minit je. Tok guru tak bagi. Nampak standard, murah standard. Kalau kita layan orang perang macam ni, murah standard. Tapi saya bagi lembut kita ni, saya kata selalu amalan saya bagilah. Kadang nak tanya selawat ke apa kan. Yang itu kita bagi amalan macam tu. Tapi kalau yang nak seketul ni, ada orang minta, saya tak bagi. Ada. CJ boleh. Mai saya sign. Baru dia tahu tak laku. Mudah-mudah ilmu. Malah nak mengaji. Mari nak minta, ada kan, ada ramai perangai macam tu. Zaman saya dulu pun ada. Bukan hari ni je, zaman saya dulu. Pergi minta untuk guru. Pergi minta, ijazah kat saya ni. Sebab saya nak balik mengajar. Dia memang aim pergi tu, dia nak mengajar. Sebab dia tahu kalau aku mengajar, aku nak ijazah macam mana. Jadi kok mana pun, dia nak sanad tu juga, pergilah ambil. Tu orang panggil gila sanad. Tunggu Jomar ni bab sanad dia tak ni sangat. Dia tak main sebut-sebut sangat. Dia tahu budak-budak gila sanad. Dia gila sanad. Dia kata, kira sangatlah sanad ni sampai pada Tuan Guru, sampai kepada tak kenali. Dia Tuan Guru Haji Cik ni, dia jarang membesar-besarkan sanad. Walaupun dia ni kalau kira urutan Tuan Guru Haji Cik sampai kepada Tok Bermin. Tok kenali. Siapa baca matlak dengan Tuan Guru Haji Cik, ilmu dia tak kenali. Sebab dia khatam dengan Tok kenali. Sebab tu apabila orang tahu susu galuh Tuan Guru Haji Cik, daripada petani turun masa dia nak meninggal, turun sanggup sewa sebulan di sekitar tu untuk bertalaki Tok Guru. Dia tahu susur galuh Tuan Guru Haji Cik daripada Tok kenali khatam matlak dan Tok Bermin. Dua-dua dia nak ambil sanad Tok kenali pun ada kat dia, dan Tok Bermin pun memang kat dia. Ni kita ni memang banyak Tok Bermin ni. Dia jarang cerita. Sebab dia tahu dah. Dia kalau membesarkan benda tu, hak tu duk nak. Mengaji tak nak mana? Mengaji celan celuk. Kan? Nak khatam ya, pergi awal, pergi akhir, dua tu je. Tengah-tengah tak pergi. Ada. Masa saya duduk belajar tu kan, mula Tok Guru baca ramai penuh. Saya kata hebat ni. Sampai tengah tak ada orang. Yang ada geng-geng komando. Geng-geng ahli betul ni. Regular macam kita ni. Sampai khatam ramai balik. Saya kata macam ni budaya. Macam tu. Awal bismillah. Ramai bismillah tu. Baca bismillah tu satu kuliah tu baca. Bismillah je. Satu kuliah. Tu ramai. Mula tak ramai. Mula tengah tu memang tak ada. Susuk tengah. Ingat. Bila tu Tok Guru biasa siap iklam. Ni minggu depan kita khatam. Kita simpan 2 ayat untuk khatam. Khatam tu biasalah kalau di pondok sembelih kambing apa. Dia nak mari tu. Dia nak tu khatam. Saya khatam, kita khatam lah. Saya ijazah lah kepada yang tu. Dapat ijazah. Tu jenis gila. Mengaji tak boleh. Kita jangan duk niat mengaji ni jenis nak sanad, nak khatam je, jangan. Kita niat betul-betul dengan Allah, nak ilmu. Allah akan bagi ilmu. Apabila niat tak betul, dia akan jadi tak betul kita. Jadi tak betul, tak berkat. Dia akan jadi tak amanah dengan ilmu. Mengajar pun nak, tak niat tak betul. Rosak. Kalau orang mengaji niat tak betul pun rosak, apatah lagi yang tak mengaji langsung. Yang buka YouTube je. Jahanam lagi yang orang macam tu. Hak mengaji ni, hak ulang alik ni, cuma niat dia tak apa cantik. Ilmu dia dapat. Niat dia tak apa cantik. Tapi tak ada kekuatan untuk dia mengajar balik. Tapi orang yang lagilah tak mengaji, itu syaitan betul. Tu memang ria syaitan. Ria syaitan ni, lagi dahsyat. Dia memang tak mengaji, dia buka YouTube je. Buka YouTube Ustaz Wan Junaidi. Buka YouTube Ustaz Tok Syekh yang duduk di Gerik tu. Buka tu, macam-macam dia buat dengar. Dia cantum, mengajar. Buah siapa tak tahu. Kepala hak ni sikit, kepala hak ni sikit. Identiti siapa tak tahu. Kita biar ada identiti. Orang dulu dia jelas identiti dia. Mengaji dengan siapa? Dengan Tok Kenali. Mengaji dengan siapa? Dengan Tok Bermi. Orang tahu dah. Ini ilmu Tok Bermi. Ini ilmu Tok Kenali. Ini Tok Syekh Daud.
Jelas. Kita hari ni tak tahu nak sebut apa. Sebab apa? Guru pun tak ada. Mengaji dengan siapa mengaji? Mengaji ustaz apa tahu? Ilmu dia mana? Tak tahu. Tak tahu punca ilmu kita. Habis. Ketiga kan? Habis dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiganya terkadang wajib niat. Mana niat dia? Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Bila? Ketika sapu air di kepala. Apa maksud sapu air di kepala? Anggota pertama kali yang boleh kena air dah kepala. Tu dia wajib niat di kepala. Sebabnya di muka tak boleh kena air. Tangan tak boleh kena air. Sebab tu dia tak boleh niat di tangan. Yang dia kawasan mula-mula boleh kena air dah kepala. Maka kepala dia kena niat. Saja aku ambil wuduk. Habis. Maka tiada sah wuduk niat dahulu sebelum daripada sapu kepala. Nya tu nya sapu kepala. Dan atau pada kata dahulu, niat selepas dan kemudian daripadanya, dan tidak sah niat kemudian ini selepas daripada sapu kepala. Tak sah niat sebelum kepala, tak sah niat selepas kepala. Dua-dua tak sah. Habislah terakhir. Niat yang terakhir. Keempatnya terkadang wajib niat sahaja aku mengangkat hadas yang kecil tak kala ni mana ketika basuh kaki. Maka tu tafriq. Maka tiada sah wuduk niatnya. Niat orang yang mewuduk tadi. Bila? Dahulu ni sebelum daripada basuh kaki. Dan atau pada kata sebelum, dan tiada sahnya niat kemudiannya. Niat kemudian, ini niat selepas apa? Selepas daripada basuh kaki. Istimewa ni bukan special. Lebih-lebih lagi. Jangan buat special pula. Pakai otak dia. Istimewa apa ustaz? Special lah. Kepala otak dia. Mengajilah. Otak suruh mengaji sangat. Lebih-lebih lagi, tiada sah wuduk dengan tiada ada niat sama sekali. Kalau Tok Guru dulu sedap, dia ada intonasi. Kita baca di masjid, tak boleh buat intonasi. Hilang habis intonasi. Sebab apa? Dah baca di masjid, tak boleh lengok Tok Guru habis. Kalau Tok Guru dulu, istimewa. Dia kena ada 2 harakat, 3 harakat. Tiada sah wuduk dengan tiada ada niat sama sekali. Kita pun lekatlah lagu tu. Betul orang fanatik. Dengan lagu-lagu dia bawa. Masjid ke surau, dia tak lengok. Tak payahlah bawa lagu di surau. Orang lain no. Di surau pun. Maka 4 harakat pun. Adapun maka dia tarik. Baca di surau tukarlah rap pula. Tak payahlah lagu tu. Lagu tu bawa untuk khusus je. Habis masalah. Okey, dah settle dah tempat sah niat wuduk. Okey, bincang isu pula ni, masalah. Okey, kita nak masuk terakhir. Masalah yang terakhir. Kita ada semua ada 3. Masalah pertama dan kedua dah settle. Ketiga dia apa? Ketiga tak boleh kena air pada juzuk anggota wuduk. Juzuk. Pertama, tak boleh kena isu pertama, tak boleh kena air pada semua 4 wuduk. Settle. Mana 4 anggota wuduk tak boleh kena air? Mudah. Ambil taimum. Yang kedua, baru lepas settle. Yang kedua apa? Yang kedua, tak boleh kena air pada anggota. Satu anggota. Ataupun tadi 3 anggota. Tak boleh kena air, semua. Cara niat dah tahu, cara buat dah tahu. Yang ketiga, isu ketiga, tak boleh kena air pula pada juzub 1 anggota. Yang tadi, satu anggota. Ini juzub. 1 anggota, juzub tak boleh kena air. Bukan semua, juzub je. Lepas tu pula campur pula dengan ada balutan. Campur pula
dengan ada balutan. Kita combine sekali. Jadi yang ketiga tu dengan combine terus dengan keempat ada balutan. Sebab dia sama. Isu tak boleh kenai sebahagian, tak boleh kenai pada juzuk sebahagian muka. Muka ni satu muka, sebahagian, satu juzuk tak boleh kenai. Kalaulah tak boleh kenai di pipi dan, kita buat dan tu, dan ada jabirah. Macam mana nak buat? Balutan. Kalau tak boleh kenai saja, mudah. Tak ada balutan. Sini tak boleh kenai. Berdebu je lah. Air tak boleh kena. Berdebu kat sini. Sini boleh kenai. Kalau ada jabirah, nak berdebu tak boleh. Sebab dia ada apa? Ada balutan. Tak boleh kena berdebu atas balutan. Itu isu dia. Masalah. Isulah masalah ni. Masalatun. Jika luka pada muka. Jika ni dia ada jawab. Sekiranya luka pada muka. Dan ditempel balut. Dia panggil sahibul jabirah. Dan ditempel. Tempel. Jangan baca ditempel. Ditempel. Apa makna ditempel? Ditampal. Dibalut. Ditampal balutan. Tempat luka itu. Tiada boleh basuhnya. Basuh muka. Tempat balutan tu tak boleh basuh. Kenapa? Kerana uzur pada perkara yang harus tayammum. Tak boleh basuh ni, uzur. Uzur apa? Uzur pada perkara yang harus tayammum. Yang ni, dia cukup kriteria. Sakit yang cukup kriteria dibenarkan untuk tayammum. Itu dia panggil uzur. Uzur boleh tayammum. Jawab dia, maka. Maka hendaklah. Maka tu jawab jika. Ada jawab dengan nascaya, ada jawab dengan maka. Jika luka pada muka dan ditampal, jawab. Maka hendaklah ia mengambil wuduk, niat mengangkat hadas yang kecil. Basuh muka, ni wuduk ni. Wuduk basuh muka, tempat yang boleh basuh. Tampar ni, tempat tampar ni, tak basuh lah. Tempat tampar ni, lak je air atas. Basuh tempat yang boleh basuh dan sapu air atas balut itu. Atas balut kena sapu air. Jangan tak sapu. Atas balut tu kena sapu. Kemudian, selepas tu, selepas mana? Selepas wuduk. Bukan selepas wuduk semua. Tak. Selepas basuh muka, tempat yang boleh basuh. Jadi kemudian ni, jangan silap faham. Bukan lepas wuduk semua. Tak, lepas basuh muka. Kemudian hendaklah ia tayammum. Kena lak lah tempat yang nak basuh debu tu. Niat mengharuskan sembahyang fardu. Ganti tempat yang tiada boleh kena air pada muka. Niat dia, cara dia sama. Dan sapu debu tanah atas balut itu. Ni balut ni kena alirkan debu tanah atas balut. Kemudian selepas tu, selepas settle dah, air pun dah basuh, tempat boleh kena air. Lepas tu tempat yang tak boleh kena air dah sapu debu semua. Atas balut pun sapu debu. Kemudian basuh tangan. Lepas tu terus dengan wuduk. Basuh tangan dan sapu air di kepala dan basuh kaki. Masalah ni dia panggil apa? Masalah satu wuduk, satu tayammum. Satu wuduk, satu tayammum. Luka di mana? Luka di sebahagian muka. Kita duk bincang ni isu ketiga. Luka tak boleh kenai sebahagian anggota. Luka di... Bukan sebahagian anggota. Kita duk bincang isu ketiga. Tak boleh kenai pada juzuk. Pada juzuk anggota. Juzuk di mana? Sebahagian lah. Sebahagian anggota. Mana muka tu, sebahagian tak boleh kenai. Tapi kalau semua tak boleh kenai, tak perlulah basuh. Itu tadi kita dah bincang. Sapu debu je. Dan jika luka pada tangan, contoh seterusnya. Di nota kaki kat sini dia tulis. Adapun, tengok nota kaki. Di atas sekalian balut. Adapun jika ada balut sekalian muka
maka hendaklah sapu air atas sekalian balut itu serta wajib niat mengangkat hadas tak kala sapu itu, kemudian tayamum. Ini dia ambil kitab bajuri. Ini orang lain ni. Ini qaul lain. Jadi kalaulah ini isu jabirah, bukan isu yang tidak ada jabirah. Kalau tidak ada jabirah, dia pakai dah air tak boleh kena. Kan air tak boleh kena. Apabila air tak boleh kena dan dia tidak ada balutan, jangan bawa air. Air tak boleh kena. Debu je. Debu. Tak perlu air. Tapi kalau ada jabirah, kalau ada balutan, maka kena air juga. Alirkan air. Alirkan air dan niat, barulah terus dengan tangan. Itu qaul ni diambil daripada kitab bajuri. Tapi niat mengangkat hadas kecil tu kat tangan tu? Kalau ada ruang muka, kita ambil yang tak ada ruang. Kalau langsung tak ada ruang muka, dia balut semua. Balut. Kalau ada balutan. Kalau ada balutan, kalau tak ada balutan, tak apa. Kalau ada tak ada balutan, niat di tangan lah. Sebab tangan ni boleh basuh. Tapi kalau ada balutan, kita lap atas balutan. Lap dulu atas balutan. Lap semua. Itu dia, nombor 1 tu, nota kaki. Adapun jika ada balut sekalian muka, hendaklah sapu air. Dipanggil lap. Sapu air atas sekalian balut. Sapu air semua atas balutan muka ni. Dan niat. Saja aku mengangkat anak kecil kerana Allah Ta'ala. Barulah terus ke, basuh ke tangan. Tapi ni kena tayamum dululah. Habis, contoh yang kedua. Dan dia keluka pada tangan. Dan ditempel. Ni ada jabirah. Ada jabirah. Kalau tak ada jabirah tu mudah. Dan jika luka pada tangan dan ditampal balutan, ditampal balut tempat luka itu. Luka itu tu luka di tangan. Dia panggil isim isyarat. Luka itu luka pada tangan. Tiada boleh basuhnya. Tak boleh kena air pada luka. Tak boleh kena air pada luka. Maka jawab jika nak buat macam mana? Maka tu jawab. Kalau luka pada tangan dan ditempel balut, ditempel ataupun ditampal balut tempat luka tu, tak boleh kena air pada tangan tu, nak buat macam mana? Maka jawab. Maka hendaklah ia, wajiblah ia seseorang ambil wuduk tadi, mengambil wuduk. Wajib dia ambil wuduk. Sebab ni tangan. Muka tak apa. Muka boleh ambil wuduk. Ambil wuduk macam biasa di muka. Basuh sekalian muka. Niat mengangkat hadas yang kecil, kemudian basuh tangan tempat yang boleh kena air. Jangan tayamum lagi. Kena dahulukan wuduk dulu. Jangan tayamum. Kena wuduk dulu. Sebab apa? Sebab ini dia panggil package wuduk dan tayamum. Kalau tadi mudah. Isu yang kedua tadi, dia semua tak boleh kena. Semua tangan tak boleh kena. Kita langkah-langkah je. Kita tu tayamum. Wuduk tak payah sebab tak boleh kena air. Yang ni ada juzuk yang boleh kena air, ada juzuk tak boleh kena air. Maka apabila juzuk tak boleh kena air, kena ganti tayamum. Juzuk yang boleh kena air, kena wuduk. Nak wuduk dulu ke tayamum? Wuduk dulu. Barulah tayamum. Tengok. Basuh tangan tempat yang boleh kena air dan sapu air atas balut itu. Lepas sapu air atas balut, kemudian ia tayamum. Baru tayamum. Tayamum tu sebab apa? Sebab dah tayamum ganti tempat yang tak boleh kena air di tangan. Kan ada satu juzuk luka di tangan. Aksiden di tangan, luka ni. 2-3 tempat luka, balut lah. Kalau tak balut tak apa. Ni kita cerita balut. Yang tak balut lebih mudah sebab tak perlu alirkan debu atas balutan, tak perlu lap atas balutan. Ini kalau ada jabirah, ada balutan, itu kena lap air atas balutan, kena debu pun atas balutan. Kemudian ia tayamum, niat menharukan sembahyang fardu dan sapu debu tanah. Selepas tayamum, selepas wuduk, kemudian ia tayamum, niat menharukan sembahyang fardu dan sapu debu tanah itu atas balut. Atas balut pun kena sapu debu tanah. Kemudian sapu air di kepala. Habis. Tayamum tu ingat, tayamum ganti. Ganti apa? Ganti tempat yang tak boleh kena air atas jabirah tu. Bawah jabirah tu tak boleh kena air, bawah balutan tak boleh kena air.
tayamum atas. Apabila dah settle dah, boleh pindah ke rukun lain. Kemudian sapu air di kepala, rukun yang terakhir, fardu terakhir. Dan basuh kaki. Kaki yang terakhir. Habis. Kaedah. Sebelum masuk isu yang seterusnya, kaedah. Ni dia sambung niat Ustaz. Apa dia? Kemudian sapu air di kepala dan basuh kaki. Kemudian sapu air di kepalanya. Lepas sapu air kepala, dia tak boleh kenaikan di tangan. Kepala kaki okey. Wuduk macam biasa. Niat dia niat keadah tadi. Dia niat mengkeadah. Dia dah niat angkat. Dia niat dah. Sebab dia niat di muka lagi. Sebab di muka dia boleh. Muka dia boleh, yang tak boleh tangan dia tak boleh. Luka di tangan. Habis. Kaedah. Tiap-tiap sembahyang yang telah disembahyang dengan wuduk serta tayamum. Makna wuduk serta tayamum ni, wuduk yang bercampur dengan tayamum. Makna wuduk plus tayamum. Yang ada balut pada muka. Yang ada balutan. Atau ada balut pada tangan itu, wajib qadanya mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Sama sekali tidak ada qaid. Tidak ada qaid sama ada tiada qaid ni makna tidak ada qaid pada syarat. Dia ada syarat juga yang tak wajib qada. Wajib qada mutlaqan. Mutlaqan ni sama sekali tidak ada qaid kepada syarat. Sama ada ketika ia balut tu dalam keadaan suci, suci daripada hadas, atau ketika balut tu ketika dia balut ketika dia dalam balutan itu tidak ada najis, ataupun ketika dia balut itu tidak mengambil kadar lebih, itu peruntukan dia. Peruntukan dipanggil syarat yang tak wujud qada. Saman tanya, adakah balutan jabirah pada anggota tayamum juga disyaratkan kering seperti anggota tayamum? Apa tu? Adakah balutan jabirah pada anggota tayamum disyaratkan Kering. Maksud kering tu kena lap. Kena lap dulu kot. Tak apa, dia syarat aja debu tu. Jangan basah sangat atas. Jangan basah lah. Sebab tu jangan basahkan atas jabirah tu. Dia bukan syarat basah, dia syarat saja. Dia syarat lap. Syarat mengalir. Ya, bukan mengalir. Syarat lap. Jangan basah. Basah tu dia takut jadi debu lah. Takut jadi apa? Selup. Dia hanya syarat. Tapi kalau basah yang perlu debu tu kena lap tu. Yang tu kena lap. Ni atas jabirah. Ustaz Rahman tanya atas jabirah kan? Atas balutan. Atas balutan tu. balutan jabirah pada anggota tayamum juga disyaratkan kering? Ya, balutan jabirah. Atas jabirah tu. Atas jabirah tu, dia jangan bagi basah. Memang dia kena kering. Jangan bagi basah. Basah tu jadi selup. Sebab tu dia hanya syarat. Ta'abudi dia panggil. Syarat je. Bukan mengalir. Lalu. Sebab tu dia lap. Dia panggil sapu. Sapu debu. Sapu debu atas dan sapu air je. Jangan bagi basah kain tu. Comok kain. Comok habis kain. Kita jemur. Habis Satu kaedah dia. Wajib qadanya mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Mutlaqan ni sama sekali. Tiada qaid. Sama ada tidak qaid itu, sama ada ketika ia balut dalam keadaan suci, tidak ada najis. Ataupun ketika dia balut itu keadaan suci daripada hadas, dia ambil wuduk dulu baru dia balut. Ataupun tak disyaratkan balutan itu, sama ada dia mengambil qadar lebih daripada qadar hajat. Tak disyarat. Mutlaqan. Sebab apa? Sebab dia panggil balutan itu pada anggota wuduk dan anggota tayamum. Dua-dua tak sempurna. Nak sempurna dengan wuduk pun tak boleh. Sebab apa? Itu anggota wuduk. Ada tempat yang tak boleh kena air. Jabirah. Nak sempurna dengan tayamum tak boleh. Tutup. Sapu atas aja. Dua-dua itu tak boleh saling lengkap melengkapi. Sebab itu mutlaqan wajib qada. Tapi kalaulah contoh jabirah itu di kaki, boleh sempurna dengan tayamum. Tak wajib qada, tapi dengan syarat wajib qada. Dengan 3 syarat tadi. Contoh, kalau sekiranya dia ada sebut akan datang. Kalau sekiranya
balutan itu bukan anggota tayamum. Bukan anggota ataupun bukan anggota wuduk. Bukan anggota tayamum. Bukan anggota tayamum. Contoh mana bukan anggota tayamum? Kaki. Kaki. Dia boleh disempurnakan dengan tayamum. Kaki boleh disempurnakan dengan tayamum. Maka sekiranya bukan anggota tayamum, tak wajib qada dengan syarat. Dengan 3 syarat. Pertamanya, syarat pertama, dalam balutan tidak ada najis. Sebab tu dia kena bersih dulu balutan tu, jangan bagi ada najis, bau balut. Yang kedua, sebelum dia balut itu, mesti dia suci daripada hadas. Dia ambil wuduk dulu. Yang ketiga, kadar balutan tidak boleh mengambil kadar lebih daripada hajat, lebih daripada keperluan. Sebab tu orang yang nak balut itu kena ada ilmu fardu ain. Doktor yang adil, doktor yang lepas fardu ain. Sebab dia nak balut itu jangan lebih daripada kadar keperluan. Keperluan dia setengah inci untuk nak pastikan lekat. Luka ini seinci, maka dia kena lebih jadi seinci setengah. Sebab apa? Setengah itu untuk melekatkan balutan itu. Kadar itu. Jangan balut kadar lebih daripada keperluan. Yakni wajib ulan sembahyang itu. Wajib qada sembahyang itu wajib ulan. Kerana ada balutnya pada anggota tayamum. Kerana balut tu pada anggota tayamum. Maka tiada boleh sempurna basuhnya pada wuduk. Dan tiada boleh sempurna sapuh debu pada tayamum. Habis. Ini terakhir. Jika luka pada muka dan tangan. Ini dia ada masalah semua. Ada 4. Ya, 4 masalah. Ada 4 semua. Jadi kita dah 1 settle. Masalah pertama. Okey, masalah pertama dah habis kita bincang malam ni. Masalah pertama pada isu ketiga lah ni. Isu ketiga. Isu ketiga ni dia ada lebih kurang 4 isu. Pecahan. Itu pening kepala. Masalah pertama ni, 1 wuduk, 1 tayamum. 1 wuduk, 1 tayamum. Masalah kedua pula, 1 wuduk, 2 tayamum. Masalah ketiga, 1 wuduk, 3 tayamum. Masalah keempat, 1 wuduk, 4 tayamum. Habis, dia 4 semua. Jadi malam ni cukup lah kot berasak. Cukup lah kot berasak kepala. Bagi kopi dulu. Bagi dia tenang dulu. Masalah wallahu a'lam. Ni ingat. Masalah 1 wuduk, 2 tayamum. Ni mazhab Syafi'i. Detail. Bukan macam mazhab. Bukan macam faham hari ni. Macam hari ni dia main borong je. Tak ada main. Luka banyak tempat. 1 je tayamum. Mana boleh? Last sekali tayamum. Luka banyak tempat. Luka kat tangan, luka muka tak boleh kena air. Dah 2 dah. 1 balut. Tangan pun ada balut. 2 balut dah. Macam mana nak buat? Tu panggil 1 wuduk, 2 tayamum. Isu ketiga, 1 wuduk, 3 tayamum. Mana 3? Ni, semua kepala. 3 tayamum. Kaki je boleh. Tu. Tapi wuduk dalam plus lah. Sebab kan dia muka sebahagian ni boleh wuduk. Tangan pun tangan kanan boleh wuduk. Tu dia kena plus-plus tu. Dia tak boleh borong. Dia ambil wuduk. Lepas basuh. Lepas tu tayamum. Basuh balik. Tayamum balik. Tu dia plus. Wuduk, tayamum. Wuduk, tayamum. Tapi 1 je wuduknya. Tayamum tu banyak. Wallahu a'lam. Kalau kita guna? Okey. Masuk air tu. Sama. Tempat tu. Tempat tu tak boleh buka kan? Tempat tu tak boleh buka. Tayamum tempat tu. Sama je konsep dia. Cuma orang panggil tempat aje, sikit kan. Tempat Jabirah tu, tempat yang kita masuk jarum tu kan, Jabirah. Tempat tu je. Hal lain tu buat air semua. Hal lain tu air, contohlah tempat masuk air kat sini je. Tak boleh nak buka ni, doktor tu tak boleh buka. Wuduk dulu, wuduk basuh muka, niat saja akan ambil wuduk kerana Allah Taala. Settle. Tangan basuh juga. Basuh tangan tempat yang boleh semua. Basuh tangan tempat boleh, basuh tangan kiri semua lengkap, tak boleh pindah sapu kepala. Tayamum. Tayamum sini. Jangan ambil debu sini je. Ustaz, kalau kita luka, contoh kita kat hutan, luka dua tapak tangan, tak boleh kena air.
kita nak ambil wuduk kat muka tak boleh. Kenapa? Kita seorang-seorang kat hutan. Jadi ambil wuduk tu, masuk air dalam, masuk muka dalam sungai. Boleh. Macam tu lah. Ya, macam Selam je. Tak payah goyang pun tak apa. Goyang gerudi. Goyang tu dah teknik dah. Teknik gerudi. Jadi bila selam pun boleh. maksud saya bila kita drip tu masuk. Kita basuh tangan kanan ni. Oh, jadi kita kena lengkapkan dulu wuduk tu. Lekat wuduk dulu. Kiri kanan wuduk dulu. Okey. Wuduk kiri kanan semua lekat. Atas balutan tu lap dulu. Air jangan tayamum lagi, lap. Kan dia kena lap dengan air juga. Ambil tayamum. Bawa tayamum. Keringkan dulu, ambil tawar, lap. Lap semua tawar semua ni. Okey, ambil debu, tak debu. Nanti tempat niat tu kita bincang belakang. Tempat niat. Ketika nak tu tepuk niat, angkat nak di muka pun niat, 2 kali niat. Habis. Tepuk sekali lagi. Tangan yang siku. Ni tempat yang boleh, ni tak boleh kan? Buah debu tempat boleh. Sini boleh. Okey, settle. Yang ni semua boleh lah. Okey, macam tu je. Dah settle lah tangan. Barulah ambil air kepala pula. Ambil air sapu kepala, ambil air sapu kaki. Settle. Satu wuduk, satu tayamum. Sini ada najis kena qada. Kena qada. Kalau dalam tu kan ada darah banyak kan? Darah sikit tak apa. Darah banyak. Contohlah darah banyak tu melekat ke tepi-tepi tu. Wajib qada. Masih sikit kan. Ada pasal ada ustaz cakap bila kena tak mana bang sebut nama. Jangan sebut nama. Sensor. Dia kata apa? tak ada ustaz kan. Di mana lepas dia ambil air sembahyang kat sini. Lepas tu ambil tayamum sambung balik. Ambil wuduk. Sambung balik. Sama. Kat sebelah kiri pula. Tak. Bukan macam tu. Tu ustaz tu memang tu. Dia tengok YouTube itu. Tak boleh. Memang. Dia ingat macam mana, Bang? Sekalian anggota. Dia ingat macam ni. Dia ingat anggota pertama dengan kedua ni lain, Bang. Tak ada satu anggota. Dalam ni pun dia tulis sekalian anggota kiri kanan. Sebab tu penting takrif tadi. Sekalian anggota kiri kanan. Kedua belah. Maksud kedua belah. Kena basuh kedua belah. Jangan macam ni. Memang yang abang tanya tu, ramai orang faham macam tu. Tu yang tu ustaz yang merosakkan agama. Dia ajar kita sekolah dulu kan. Di sekolah pun dia merosakkan awal lagi. Dia merosakkan minda di sekolah lagi. Okey, dia kata, air. Ni hang elok lah ni. Hang elok sikit. Setengah mazhab Hanafi dia tak ajar langsung. Elok sikit ni. Lepas tu yang ni, tak basuh lagi. Ambil tayamum dulu. Lepas tayamum tu, baru dia basuh yang ni. Bukan. Dia satu tayamum. Satu anggota ni adalah satu package. Boleh faham, Abang? Boleh kena faham betul ni. Sama juga dengan kaki ni. Sama? Jadi kalau satu kaki balutan tadi. Okey. Satu kaki balutan, kita basuh dulu. Basuh semua dulu kaki, lap atas balutan itu, lap atas balutan, barulah tayamum. Tayamum nak tayamum kat mana? Muka dengan tangan. Jangan kaki. Tak kira dia tempek di kaki, tu lagi murakab tu. Jadi tak perlu qada. Kalau kaki tak perlu qada. Tapi kalau tangan tadi kena qada. Sebab dia anggota tayamum. Walaupun tak ada darah kena qada kat tangan sebab anggota tayamum. Sebab kan tak boleh sempurna debu. Walaupun tak ada darah dalam tangan tadi. Walaupun dia kata selumbar. Tak boleh kena air. Dia asalkan besar je. Selumbar tu besar. Tak boleh kena air. Tak apa, yang kecil tak apa. Tak salah apa pun. Macam lubang kecil lah. Jagung, macam masuk orang panggil apa tu, duri kecil, tak apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal 'ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.